Okey, antara bahan-bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan band ni adalah benang daripada Arohayan. Okey, ini 100% cotton, dia small ply. Okey, saya perlukan dua roll untuk satu pieces, satu helai band ni. Hook bersaiz 3.0. Sorry, 3.0. Okey, ini hooknya. Saya perlukan juga tali tape untuk kita buat sukatan. Kita perlukan juga stitch marker untuk tanda pada tempat-tempat tertentu. Dan kita perlukan gunting untuk memotong benang. So, itu saja antara bahan yang saya gunakan. So, anda dah tahu bahan-bahannya? Jom kita mulakan. Untuk part yang pertama ini, kita nak mulakan dengan menghasilkan ribbing. Kita bermula dari ribbing dan kita akan naik ke atas. Tips untuk menghasilkan ribbing adalah lebih lebar, lebih cantik untuk ribbing itu. So, kalau ribbingnya lebih lebar, lebih cantik kedudukannya. Jangan kurang daripada 1 inci dan lebih tidak mengapa. Desain ini saya buat ribbing saya dengan ukuran 1/3/4 inci. So, saya mulakan dengan slip knot. Kemudian saya buatkan 11 chain, 3, lepas 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chain plus 1 chain. ok, so ini 11 chain dan kita akan buat single crochet. So, single crochet yang pertama, single crochet yang kedua, single crochet yang ketiga, 4. So, single crochet keseluruhannya. Okay, 1 row. Okay, yang terakhir. Okay, saya dah dapat 11 single crochet. Okay, 11 single crochet. And next, kita akan chain 1. Okay, ini teknik biasa bila kita nak turn produk. Set loop single crochet dengan kiraan 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, chain 1. Selesai saja satu row, terus lakukan chain 1 ya. Supaya kita tak lupa. So, ini adalah teknik kita akan gunakan sepanjang mana ukuran yang kita perlukan. Saya perlu menghasilkan ribbing dengan ukuran 19 inci sahaja. Saya kurangkan 1 inci daripada ukuran asal saya nanti di hujung. Kelebarannya yang ini saya dapat 1/3/4, hampir 2 inci, juga ya. Untuk kelebaran yang ini. So, untuk panjang yang saya perlukan tadi saya cakap 19 inci. So, kita akan ukur. Okey, letak sahaja tali tape. Jangan tarik ya ribbing tu. Terus letak sahaja. Okey. So, 17, 18, 19. So, saya dapat 19. Okey. Okey, untuk tips penyambungan. Setiap kali saya dah siapkan ini, saya akan pastikan hook saya berada di sebelah kiri saya. Dan ekor ini akan berada di sebelah kanan saya. Jadi, bila kita sambungkan, dia akan begini. Okey. Dia akan begini. So, ekor di sebelah kanan. Okey. So, kita nak sambung. Turn. So, kita masih lagi menggunakan back loop. Okey, back loop. Boleh nampak tak? Back loop. So, sebelah pun back loop. Tinggal satu lembar saja kan. Kita ambil dan kita buat slip stitch. Yang ini kita menggunakan slip stitch. So, untuk penyambungan ini kita menggunakan slip stitch.
Okey, slip stitch keseluruhannya sampai hujung, total 11 slip stitch. Okey, next slip stitch. Just slip stitch sahaja. So back, slip stitch, sama, then satu, dan yang terakhir. So korek sikit belakang ni, kepak sikit untuk nampakkan tu, dan ambil selembar bahagian belakang dan di sini juga. Okay, then slip stitch chain 1. Kita dah siap kita punya ribbing. Part 1 bahagian 1 telah pun siap. So kita akan naik ke bahagian body part, bahagian yang kedua. Okey, selepas ini kita jumpa selepas ini. Okey, baik, kita nak sambung ke bahagian yang kedua. Kita fokus sedikit. So mungkin anda nampak ya, mungkin boleh nampak ini saya panggil longkang. Okey, di perantaraan ini saya panggil longkang, dan yang timbul ini saya panggil tulang. So di antara tulang ini akan nampak ada lubang sedikit di sini. Kita akan ambil di sini satu, di bahagian longkang satu, longkang satu, tulang satu, longkang satu, tulang satu, longkang satu, tulang satu. So kita akan gunakan teknik begitulah supaya kaitan kita lebih kemas. Okey, yang pertama saya dah chain 1 tadi, kemudian saya masih ambil pada tulang yang pertama. So ini sebab kenapa saya pastikan saya punya baki benang berada di sebelah kanan, kerana saya boleh sorok benang. Okey, saya akan bawa benang ni sepanjang perjalanan row yang pertama ini. Okey, single crochet. Saya menggunakan single crochet, kemudian kita ambil longkang. Okey, satu, kemudian tulang. Kalau perasan antara tulang ni ada lubang, dia letak. Dia macam bentuk air air tu, so masuk je dalam tu, T-drop. So masuk sahaja. So jalan terus, cari tulang, cari T-drop tu, kemudian longkang, T-drop, longkang lagi, T-drop pada tulang. Okey, benang ini saya tolak ke belakang, jadi kita akan kerat lah, kita akan potong. Okey, teruskan sehingga kita jumpa balik permulaan. Okey, baik, saya dah sampai ke penghujungnya. Okey. Okey, longkang yang terakhir, kemudian ini adalah yang pertama saya buat, dan saya sambungkan sahaja di sini, slip stitch chain 1. Okey, total single crochet yang saya dapat adalah 120 stitch, 120 single crochet. Saya perlukan stitch marker untuk saya tandakan, okey, ini bahagian hadapan. Okey, so ini bahagian hadapan, ini bahagian belakang. Okey, ada perbezaan ya. Okey, untuk part body yang pertama selesai. Okey, baik. Untuk body part, kita menggunakan dua stitch sahaja, dua jenis stitch sahaja. Yang pertama kita menggunakan half double crochet, dan satu stitch lagi kita menggunakan slip stitch. So dua stitch ini sahaja yang kita gunakan sepanjang proses untuk naik body part. Okey, saya tunjukkan contoh untuk anda. Okey, saya buat slip stitch pada chain yang sama, stitch yang sama. So ni slip stitch yang pertama.
kemudian double crochet, half double crochet, slip stitch yang ke seterusnya kita repeat, ulang half double crochet, slip stitch, half double crochet, slip stitch. Okay, half double crochet, slip stitch, half double crochet, slip stitch, half double crochet, slip stitch. Okay, so nanti saya jumpa anda di hujung ini nanti. Okay, slip stitch yang terakhir, half double crochet yang terakhir, kemudian kita akan sambung pada slip stitch ini. Kita gunakan slip stitch juga. Okay, selesai row yang pertama body part. Yang bawah tadi single crochet saya tak kira lah ya, saya kira yang ini saja. Ini stitch yang pertama, row yang pertama. So row yang pertama saya masih memerlukan stitch marker ataupun tak perlu, so kita dah tanda ini bahagian hadapan. 1. So chain 1. Okay, ini yang tips yang kedua untuk mendapatkan 3D effects. Kita kena turn produk kita. Okay, ini kena turn. So kita akan gunakan juga stitch yang sama, half double slip stitch, half double crochet dan ulang sehingga habis. So kena peka sedikit tentang peletakan stitch. Okay, untuk stitch yang pertama slip stitch sahaja. Okay, selesai slip stitch, half double crochet. Anda kena perhatikan betul-betul. So macam ini dia nampak ada garisan panjang kan. Anda flip sedikit, selak sedikit, mungkin anda akan nampak. Okay, ini bawah ada garisan panjang, di bahagian atas ada 2 lembar. Okay, so masukkan hook anda di bahagian 2 lembar ini. Okay, bahagian yang panjang ini kita tak gunakan. So half double crochet. So ingat, setiap kali nampak yang panjang ini, yang melintang ini, itu adalah bahagian atasnya perlu ada half double crochet. So di sebelahnya slip stitch, half double crochet. Setiap kali nampak saja melintang macam ni, make sure di bahagian atas ni adalah half double crochet. Okay, slip stitch, half double crochet. So buat sehingga habis. Kita jumpa di hujung nanti. Okay, saya sangat nyalakan benang awal ini untuk benang rubber, buatan rubber kerana biasanya soft sangat lembut. Dia tidak seperti cotton yang walaupun full 100% cotton tetapi dia tidak keras. Dia sangat lembut dan sesuai untuk baby, jadi baju sesuai. So boleh dapatkan awal yang saran. So boleh check out saya ya. Okay, kita terima kasih nanti. Okay, slip stitch pada slip stitch yang pertama, chain 1, kemudian kita akan turn balik. Okay, kita akan buat slip stitch kembali di stitch yang pertama tadi, kemudian half double crochet, slip stitch, half double crochet dan ulang sampai habislah, sampai hujung. Kemudian teknik yang ini kita gunakan sehingga 25 row. So sekarang kita dah buat, kita di row yang ketiga, so perlu buat hingga 25 row. Okay, untuk basic band ni, so saya akan buat 25 row ke atas. So nanti kita jumpa di row yang ke-25. Okay, baik, sekarang kita nak lakukan proses decreasing untuk row yang pertama. So yang ini stitch marker saya cabut dahulu. Kita akan tanda pada yang pertama. Okay, so masih lagi menggunakan teknik yang sama, turn, turn dan turn. So ini row saya dah habis, row yang ke-25 saya kena turn. Walaupun part ini adalah part decreasing, tetapi masih menggunakan term turn dan turn. Okay, dan kita akan tetap mulakan seperti yang saya maklumkan. Kita kena perhatikan pada garis lintang ini. Kalau garis lintang ini bermaksud di atasnya adalah half double crochet. Sesama juga dengan teknik pengurangan ini. So perhatikan baik-baik. Okay, masih lagi kita mulakan dengan half slip stitch,
half double crochet, slip stitch, half double crochet. So repeat 6, 13, dan saya akan lakukan decreasing 2 stitch menjadi 1. So decreasing adalah normal decreasing. So dua stitch menjadi 1. So saya satukan. Okay. So next, perhatikan stitch apa yang bahagian hadapan. Kalau nampak melintang, half double crochet. So kita mulakan dengan half double crochet. So teruskan, kita ikut stitch yang bahagian bawah. Okay, perhatikan stitch bahagian bawah. Okay, ni kita dah sambung tadi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lakukan decrease. Okey. Selesai. So ulang. Perhatikan stitch yang berikutnya. Yang ini adalah untuk slip stitch. So kita mulakan dengan slip stitch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan decrease. Okey, ulang lagi. Perhatikan half double crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Decrease. So kita ulang. Decreasing row yang pertama. Decrease. So ulang.
Okay, kita ke yang set yang terakhir. Decrease. Dan kita slip stitch pada slip stitch yang pertama tadi, chain 1. So siap row yang pertama, decreasing yang pertama. So siap saja row yang pertama, kita akan turn. Okay, masih lagi menggunakan teknik turn. So saya tandakan di sini, ini decreasing row yang pertama. Okay, sebelum saya teruskan, supaya tidak keliru kenapa saya tidak counting menggunakan jenis stitch, saya counting menggunakan nombor begini. Selepas siap ribbing, kita kena tahu berapa stitch yang kita ada, berapa stitch yang kita dapat selepas kita buat pada part yang pertama untuk naik body. Part body tadi kan, part yang pertama body tadi, kita nak tahu berapa stitch. So daripada situ kita counting berapa yang kita dapat. Kita perlu tahu berapa banyak stitch yang kita dapat. Dan ini cara saya mengira. Okey, bentar. Okey, untuk saya punya band ni, ribbing saya bersaiz 19 inci tadi. So bila kita dah buat pada tulang dan lubang itu, bila saya kira, saya dapat kiraan 120 stitch keseluruhan. Okey, kemudian saya akan decide sama ada saya nak di penghujung nanti base saya adalah, base perlu dalam keadaan genap 6, 8, 10, 12. Okey, ini base. Ini base 6, 8, 10, 12. Jadi sebelum kita tentukan base-base ini, bukan sahaja kita tentukan melalui apa yang kita nak, tetapi melalui kiraan. Jadi kita kena kira. Okey, buka kalkulator. Okey, contoh saya punya 120. Okey, kita buat kiraan sedikit. 120. Okey, perhatikan di sini. Saya bahagikan dengan base 6, saya dah akan dapat 20. Boleh. Okey, mesti ganjil. Tapi saya tidak mahu menggunakan base 6. Saya nak base 8 kerana saya nak bahagian atas itu tertutup lebih rapat. Okey. So saya akan bahagikan kepada 8. So sama juga proses dengan anda. Bila anda dah siap, anda dapatkan kuantiti, anda gunakan teknik kiraan begini. So kalau dah dapat, then you decide nak buat. That's why tadi saya kira 13 decrease, 13, 14 dan 15. Okay, decrease pada stage yang ke-13, ke-14 dan ke-15. Okay, saya dah kira. Ini yang saya punya. Saya buat rujukan macam ni. 13, 14, 15 akan menjadikan stage baki saya 14. Kemudian next row 12, 13, 14 akan menjadikan row saya, stage saya 13 sahaja total. So begitulah seterusnya sehingga saya dapat 8 stage sahaja. Okey, 8 stage sahaja di akhir row nanti. So jom kita teruskan sedikit lagi tutorial untuk anda lebih faham. Baik, untuk row yang kedua saya dah turn tadi. Okey, kita gunakan kiraan yang ini. So kiraan yang kedua 12 stitch dan decrease.
So total akan jadi 13. Okay, jom. That's why saya tak gunakan kiraan jenis stitch. Saya guna kiraan stitch sahaja. So mulakan dengan slip stitch, masih lagi mulakan dengan slip stitch, dan kita perhatikan di sini masih lagi lubang macam slip stitch, so saya tetap akan gunakan slip stitch. Okey, slip stitch yang kedua, kemudian half double crochet mengikut rujukan stitch melintang yang ada ni. Okey, ni yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian saya kena buat decrease. Okey. So kita decrease. Next, kita kena perhatikan di sebelahnya stitch apa. So ni half double crochet, 1 slip stitch. So masih lagi slip stitch. Kita akan ikut stitch yang bahagian bawah ya. Kita akan ikut stitch di bahagian bawah supaya kita tidak lari stitchnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian decrease, normal decreasing ya. Okey, kemudian next slip stitch, 1 slip stitch lagi, half double crochet, 2, kejap, decreasing dia besar sangat, decrease. Okey, kemudian saya mulakan dengan half double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, half decrease. Okey, kemudian ini half double, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan decrease. Dan kita akan decrease. Okey. So, gunakan teknik yang sama sehingga ke akhirnya. Okey, sehingga saya dapat ataupun anda dapat base yang kita kehendaki. So, saya jumpa anda nanti di hujung base nanti ya. Okey, baik, saya dah sampai ke second row yang terakhir. So ini saya buat dengan kiraan 1 stitch 1 decrease. So untuk stitch yang berikutnya yang terakhir saya kira sebelum penutup, kita akan buat decrease sekeliling. Okey, decrease sekeliling. So turn, so decrease seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bawah sangat, sorry, buka balik, 6, 7,
7 dan decrease yang terakhir yang ke-8. So selesai decrease, slip stitch. Okey, kemudian chain 1 dan saya akan potong benang ni panjang sedikit untuk proses tutup pula bahagian lubang di atas ini. Kalau nak buat decrease lagi pun boleh, tak ada masalah, tetapi saya nak boleh untuk buat decrease satu lagi kalau perlu. Kalau tak nak, just tutup dengan cara kita akan jahit menggunakan tapestry needle. Okey, baik, saya dapatkan tapestry needle. Kita pasang pada benang, baki benang tu. Kemudian kita just masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang terakhir 8. Masukkan jarum di bahagian dalam. So pusing dan kita akan tarik rapat. Okey, kita dah dapat rapat macam ni. Okey, dah tertutup elok. Dan kita akan ikat. Okey, saya akan ikat dulu sekali. Saya knotkan. Okey, dah knot. Dan kita akan sorok, masukkan dalam benang-benang yang ada ni supaya tak nampak baki benang. Okey, agak safe sedikit lah, kita secure sikit dalam kita punya benang. So turun, ambil saja. Okey, kita masuk sahaja dalam stitch-stitch yang ada tu supaya dia secure. Okey, turun lagi sebelum kita patah balik. Okey, kita turun. Okey, sikit lagi. Okey, then patah balik. Okey. Okey, di situ. Dan kita potong baki benang. Okey, kita buangkan dan kita kemaskan bahagian-bahagian yang berbaki benang. Ini adalah benang sambungan saya. So, saya potong saja sebab sambungannya dah cukup kemas. Kemudian ada baki lagi di sini. Ini adalah baki benang yang kita sorokkan di awal proses. So, inilah beni kita. Siap sepenuhnya beni kita. So, ini bahagian atas. Okey. Mungkin anda ada teknik lain yang lebih kemas berbanding ini, itu terpulang. So pilihlah sama ada nak decrease lagi ataupun terus buat macam saya buat ni lah. So, untuk saya senang sebab kita pun benang tak banyak. Okey, dan selesai kita punya beni. Saya buka stitch marker ni dahulu. And that's it. Okey, ini agak tebal sedikit. Dia akan berbentuk berlekuk begini sebab kita matikan dia begitu. Tapi dia memang cantik dipakai. So nanti kita akan tunjukkan gambar apabila dipakai. So ini antara yang dah siap. Okey, antara yang dah siap. Okey. So antara warna yang dah siap. Pun kait dengan saiz yang berbeza. Yang ini sedikit kecil untuk kanak-kanak, saiz 17 inci, buka dia 17 inci. Yang lain ni 19 dan 19 lah. So selamat mencuba. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat untuk diguna pakai bukan saja melalui produk beni, mungkin pembuatan produk-produk yang lain dengan menggunakan stitch yang kita duplikasikan itu mungkin boleh diguna pakai untuk produk-produk lain juga. Dan teknik ribbing bukan sahaja untuk beni tetapi untuk produk-produk lain juga. Jadi to be creative, kena lebih berani mencuba. Selamat mencuba, selamat maju jaya. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Share video saya untuk tatapan crafter yang lain. Okey, dan jangan lupa subscribe dan follow YouTube channel saya untuk next video tutorial
dan semoga kita bertemu lagi dalam tutorial yang berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, 大家好, Wanakum. Bye bye.